Takbir. Takbir. Laisa al-fata man yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqulu ha ana dha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ijtima' Tarbawi 10.0. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini, pada ruang yang penuh kenikmatan ini, kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke Ijtima' Tarbawi, untuk sama-sama hadir ke slot yang pertama Ijtima' Tarbawi bersama dengan pimpinan-pimpinan anak-anak muda kita, pimpinan mantan pimpinan presiden pengurusi mahasiswa suatu masa dahulu. Kita sepanjatkan selawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana berkat perjuangan baginda, para sahabat, sehingga ke hari ini kita masih lagi dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Jadi sebelum apa-apa hal, sudilah kami untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan panel-panel yang hebat untuk berada di hadapan. Maka nama saya Ismail Imran bin Sulaiman. Nama Imran bin Sulaiman, belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap Presiden Gamis, Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia untuk tahun 2024-2025 bersama sahabat saya di sana, di hujung sana. Tes. Bismillah, insyaAllah. Nama saya Muhammad Nuruddin bin Naziri, selaku Timbalan Pengurusi Siswa PAS Nasional, gantikan saudara Zikri yang tidak dapat hadir bersama kita pada hari ini, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Kemah Timbalan Pengurusi kita. Dan juga panel-panel yang berada di hadapan kalian bukanlah yang calang-calang, bukan yang biasa-biasa. Maka dengan sebab itu, saya memperkenalkan dahulu yang tengah sekali itu, saudara Ustaz Muhammad Faizuddin bin Muhammad Zai, lahir pada tahun 1993, tempat tinggal di Kepung KL. Sekarang duduk menetap di KL semuanya. Tapi asalnya Kelantan, insya-Allah. Pendidikan dikisas, degree di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Gombak, dalam bidang usul fiqh, dan mantan Presiden Gamis pada tahun 2017-2018, dan sekarang ini memegang jabatan pelibatan dalam Parti Islam Malaysia. Ada 3 jawatannya yang saya boleh sebutkan di sini kepada hadirin sekalian. Yang pertama sebagai pengurusi lajnah NGO PAS Pusat, Pemuda PAS Pusat. Yang kedua pengurusi lajnah Pemuda PAS Selangor. Dan yang ketiga pengarah Jabatan Penerangan PAS Selangor. Okey, bukan jabatan yang biasa-biasa. Dia ialah ikon anak muda pada hari ini yang berada di peringkat kepimpinan pusat pemuda. Itu yang pertama. Yang kedua di sebelah kiri saya itu Al-Fadhil Ustaz Ikhwan Muhammad Ikhwan Nasrid bin Salahin, Presiden Gamis pada tahun 2019-2020, menggantikan Ustaz Faizuddin lah. So Ustaz Faizuddin, tenis selepas itu digantikan oleh saudara Ustaz Ikhwan sendiri, yang mana sekarang pendidikan beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia, Nafsul Jamiah, sama dengan saya, cuma di Fakulti Ekonomi. Fakulti Ekonomi Pengurusan selama 3 tahun, dan sekarang ini merangkap sebagai Timbalan Pengarah 2 Jabatan Pembangunan Mahasiswa Pusat. Yang kedua, pengurus jualan PPU Pustaka Pembantu Ummah. Maka dengan sebab itu jangan lupa untuk pastikan habiskan duit anda di kaunter ataupun di booth PPU, insya-Allah. Saya pastikan Nurdin. Dan sebelah kanan saya tak lain tak bukan adalah saudara Usman bin Cik Aziz, saudara Usman bin Cik Abdul Aziz. Beliau merupakan mantan pengurusi siswa PAS Selangor pada tahun 2023, dilahirkan pada tahun 1998, dan jawatan beliau sekarang dalam Parti Islam Malaysia PAS adalah sebagai unit siasah dalam Jabatan Pembangunan Mahasiswa dan juga Timbalan Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan sekarang beliau bekerja sebagai pengamal perubatan di negeri Kelantan lah, insya-Allah. Dan saya kira mungkin kita boleh proceed dengan kita punya forum kita pada petang ini, insya-Allah, dan saya serahkan kepada saudara Imran. Okey, insya-Allah terima kasih kepada saudara Nuruddin. Insya-Allah kita punya slot pada petang ini santai tapi sampai. Insya-Allah panel-panel pun sihat, ada yang balik kerja dan sebagainya. Kita doakan supaya semua dimudahkan urusan. Maka sebagaimana kalam syair yang saya sebutkan, syair kalam Arab tadi lah. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Bukanlah pemuda, bukanlah anak muda yang mengatakan dulu ayahku buat sekian, dulu abah aku buat apa, dulu atuk aku, nenek aku buat apa. Tidak, itu bukan pemuda. Tapi pemuda ialah man yaqulu ha ana dha. Hari ini aku buat apa? Hari ini apa aku sumbang pada umat? Hari ini apa aku laksanakan? Aku tunaikan kewajipan aku untuk umat Islam.
Maka dengan sebab itu, tajuk pagi kita tu, tema kita pada petang ini, memimpin pelapis kepimpinan pemuda. Kita mendengar apa khibrah, apa bahasa Melayu pengalaman daripada kepimpinan mahasiswa untuk disebarkan, diterapkan dalam fikrah kita pada hari ini dan dibawa kepada anak-anak muda di luar sana yang dahagakan ilmu, dahagakan kepimpinan ini. Maka soalan pertama kita ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Faizuddin, tema kepimpinan. Kita melihat bahawa ramai yang sangka Ustaz Faizuddin dia lahir-lahir tu jadi pemimpin. Keluar daripada rumah tu, ini bakal pemimpin PAS. Bukan begitu ya. Memang betul Ustaz. Mana kita melihat sebenarnya ada susu-galunya. Bagaimana Ustaz Faizuddin daripada kecil sampai ke besar, pendidikan dia, tarbiyahnya, kepimpinan dia tidak mula terus dengan menjahatkan dia sebagai pimpinan anak muda Persatuan Agama. Tidak. Ada aturan dia, ada susu-galunya. Maka persoalan kita ialah pada hari ini, kenapa pimpinan itu mesti dilatih? Kenapa kita ini kena bersiap sedia? Tidak bolehkah anak muda, mahasiswa terutamanya, kita meletakkan azam atau cita-cita, aku nak bekerja belakang tabir, aku nak kerja-kerja teknikal. Bolehkah cita-cita itu diletakkan kepada anak muda? Ataupun kenapa kita meletakkan vision mahasiswa, anak muda mesti mempersiapkan diri kepada kepimpinan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada adinda moderator Saudara Imran dan juga moderator satu lagi Saudara Nuruddin yang sangat-sangat berkobar-kobar lah. Saya ni pun tak pasti kenapa saya dijemput sebagai panel. Kalau ikut tu saya ni jauh sangat dah dengan mereka, nak bercakap seperti mana mahasiswa ni pun senok perut. Jadi macam tak larat dah nak ikut momentum mahasiswa dan juga anak muda dan sebagainya. Tapi insya-Allah setakat sikit sebanyak kita akan kongsilah sebenarnya yang lebih afdal untuk bercakap sama dengan sahabat-sahabat semua adalah mereka sendiri pemimpin-pemimpin mahasiswa yang ada pada hari ini. Dan insya-Allah dari samping mereka menjadi moderator, kita harap mereka juga berkongsi kepada kita semua pada hari ini tentang aspirasi kepimpinan yang menjadi tajuk dan juga topik perbincangan kita pada hari ini. Soalan yang ditanyakan kepada saya adalah tentang secara ringkasnya adalah tentang kenapa perlu kita dilatih. Kalau kita lihat umat Islam hari ini telah kehilangan satu kerajaan yang memimpin kita di peringkat dunia genap hampir 100 tahun, iaitu kerajaan yang selalu kita sebutkan sebagai kerajaan Turki Uthmaniyah. Apabila pada tahun 2024 ini kita secara tahun Masihinya, maka genaplah 100 tahun jatuhnya kerajaan Islam yang menaungi Islam. Disebut dalam Imam Al-Mawardi, tugasan imam ni yang pertama dia niabatun ala nubuwah. Mereka ini adalah pengganti kepada bukan Nabi tapi gagasan Nabi itu sendiri dan juga perjuangan Nabi itu. Iaitu mereka ini pengganti kepada tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang sebelumnya. Kemudian disambung lagi iaitu iqamatuddin. Mereka ini mesti tegakkan cara hidup Islam. Nak tegak dekat mana? Tegak dalam diri setiap umat Islam itu sendiri. Tegakkan dalam diri kita, tegakkan dalam anak-anak kita, tegakkan dalam kehidupan isteri kita, tegakkan dalam kehidupan masyarakat kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian Imam Al-Mawardi sebut apa lagi? Iaitu hirasatuddin, iaitu di atas tugasan menjaga agama ni. Agama ni dengan kuasa ni dia ibarat sebagai satu perkara yang memerlukan di antara satu sama lain. Ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu adalah asas dan kekuasaan itu adalah pemelihara kepada agama ni. Kehidupan tanpa agama akan rosak porak-poranda. Kehidupan tanpa sultan, tanpa pemerintahan akan rosak agama ini. Jadi pemelihara kepada agama ni
secara sejarahnya 100 tahun telah kita tak ada di atas muka bumi ini. Kemudian Nabi juga sebut sesungguhnya Allah akan bangkitkan lihadhil ummah, bagi umat aku ini, bagi umat akhir zaman ini, ala ra'si, setiap daripada 100 tahun. Kalau orang kira 100 tahun Masihi, genap 2024 ini jatuh kerajaan Turki Uthmaniyah. Apa dia buat? Dia akan membawa gerakan tajdid. Ada orang tafsir man yujaddidu laha dinaha, itu bermaksud bukan seorang, bukan lelaki seorang, tetapi adalah sebagai ta'ifatum minal mu'minin, sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Daripada latar sejarah yang kita ada, daripada yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, kita tertanya-tanya, siapakah yang akan menyambut gerakan tajdid itu? Siapakah yang bersedia untuk menyambung gerakan tajdid tersebut? Disebutkan dalam Quran, Allah utuskan likulli ummatin rasula. Allah berikan bagi setiap umat ini rasul, man indahum ar-risalah, siapa yang di sisi mereka ini ada risalah Allah, risalah kenabian, risalah tauhid. Mereka buat apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka bawa manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok sistem masyarakat kita jauh daripada sistem tauhid, jauh daripada sistem Allah Subhanahu wa taala. Usaha besar nabi-nabi, usaha besar rasul-rasul sebelum ini bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhkan manusia daripada taghut. Hari ini dalam tafsir-tafsir ulama sebut taghut ni harta benda, pemimpin yang zalim dan sebagainya. Ada perbincangan mu'assirin, perbincangan yang tadi dikatakan media sosial juga boleh dikatakan taghut. Influencer yang ada pada hari ini juga ada taghut, sekiranya mereka membawa manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugasan menambung, tugasan tanggungjawab kenabian ini tugasan yang sangat besar. Saya nak bagi tahu di antara tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah yang pertama menjadi hamba Allah yang baik. Apa makna hamba Allah yang baik? Akidahnya baik, ibadahnya baik. Ibadahnya baik apa? Kalau kita tengok tadi, kita tak tinggal solat tahajud sebelum subuh. Ibadah yang baik apa? Kita solat subuh berjemaah di masjid bagi suami dan juga ayah-ayah kepala keluarga. Ibadah yang baik apa? Mereka berzikir selepas daripada solat subuh. Ibadah yang baik apa? Mereka tak tinggal solat duha tadi. Hari ini hari Jumaat, mereka tak miss pun. Kita ada beberapa minit saja lagi untuk berhadapan dengan maghrib. Tamatnya hari Jumaat pada hari ini, mereka tak tinggal surah Al-Kahfi. Mereka juga adalah orang yang melazimi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita renung pada hari ini, berapa banyak lelaki-lelaki yang ada di atas muka bumi ini, lelaki-lelaki yang mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang bertakbir lebih kuat daripada orang lain, lelaki-lelaki yang mengatakan aku adalah pengganti Yahya Sinwar di atas muka bumi ini, lelaki-lelaki yang mengatakan aku ditarbiyah, aku bersedia untuk mati syahid seperti mana sahabat-sahabat kita di Palestin dan sebagainya. Berapa ramai daripada mereka ini yang boleh menjaga ibadah mereka? Dan kalau kita lihat mereka tak boleh nak jaga ibadah mereka, macam mana mereka nak jaga keluarga mereka? Kalau mereka tak boleh nak jaga keluarga mereka, macam mana mereka nak menjaga masyarakat mereka? Kalaulah mereka tak boleh nak jaga masyarakat mereka, apatah lagi kita nak suruh dia duduk di parlimen dan jaga negara ini. Rosak hidup dia kerana tak boleh jaga ibadah. Kalau kita bagi dia negara ini, insya-Allah negara ini akan rosak seperti mana dia gagal menjaga ibadah dia. Itu baru satu. Tuan-tuan tengok lagi tugasan kita. Apa Allah minta kita di atas muka bumi ini adalah untuk memikul amanah. Allah bagi kepada bumi, Allah bagi kepada jibal, bukit, Allah bagi kepada langit dan sebagainya. Semua tak nak. Wa ashfaqna minha. Dikatakan mereka takut kerana mereka tak mampu untuk pikul amanah tersebut. Datang manusia, wa hamalahal insan. Datang manusia, mereka terus pikul amanah tersebut. Disebutkan oleh tafsir juga menggunakan perkataan insan sebagai signal awal. Kita ni nisyan, orang-orang yang sentiasa lupa. Tadi berani semangat nak pikul amanah, tapi sebenarnya dia dah lupa dengan amanah yang dia berikan. Allah sebut kat ujung dia,
manusia ni zaluman jahula. Itulah sifat asal kita, sifat tabi'i kita. Kita berkecenderungan untuk melakukan zalim. Ayah yang zalim, isteri yang zalim, mak yang zalim, suami yang zalim, pemimpin keluarga yang zalim, peniaga yang zalim, pekerja-pekerja yang zalim. Kita ni zalim. Dan juga kita ni jahula. Kita ni tak ada ilmu kalau kita tak bermulazamah dengan ilmu. Itu amaran Allah. Dan yang ketiga, tadi suruh kita jadi hamba Allah yang baik. Kemudian kita kena pikul amanah. Kemudian yang terakhir apa Allah minta kita? Allah minta kita jadi khalifah. Disebutkan oleh Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah, iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Kamu takbir dunia dengan agama yang kamu tegakkan tadi. Kalaulah agama ibadah kamu tak boleh nak jaga, macam mana kamu nak takbir dunia ini? Kalau kita lihat dari sudut big picture-nya, tanggungjawabnya, komitmennya, tekanan bebanan ke atas kita semua, tanpa tarbiyah kita tak akan mampu untuk pikul amanah yang diberikan kepada kita semua. Nak jadi orang yang baik, jaga tahajud kita, jaga ibadah subuh kita di masjid, nak jaga ibadah sunnah kita, kemudian tak nak mengkhianati amanah, kemudian nak jaga agama dalam diri kita, nak takbir dunia ni, tanpa tarbiyah kita hanya akan jadi manusia yang biasa di luar sana. Kita mengatakan kita Islam, kita mengatakan kita beribadah, kita mengatakan kita bayar zakat dan sebagainya, tetapi kesemuanya hanyalah kosmetik. Islam hanya pada budaya, Islam hanya pada nama. Islam bukan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti mana para sahabat. Apatah lagi nak sambut reformasi tajdid yang 100 tahun disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya diri kita, kalaulah kita tak menggabungkan diri kita dengan sistem tarbiyah Islamiah harakiyah ini, adakah kita akan jadi Muslim yang baik? Adakah kita akan memikul amanah ini dengan baik? Adakah kita akan mengorbankan hidup kita seperti mana Yahya Sinwar yang baru saja mati namun dia menghidupkan ribuan bahkan jutaan jiwa-jiwa yang dahagakan syahid di atas muka bumi ini. Jadi itu sedikit respon kepada moderator kita. Ini ceramah ke forum kita ni? Silakan. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Faizuddin atas pencerahan dan isi-isi yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Sungguh memang kita tak nafikan bahawasanya tanpa tarbiyah kita pasti rebah. Jadi dengan adanya amanah, dengan amanah yang diberikan kepada seseorang hamba inilah, dia semestinya digalas oleh orang yang terbaik supaya apa? Supaya bila kelak negara ini diperintah, dia akan diperintah oleh orang-orang yang baik. Betul lah kata-kata hukama. Kalau nak tengok sesebuah negara ni, tengoklah. Kalau nak tengok sesebuah negara ni pada masa akan datang, tengok pemuda-pemudi dia pada masa kini. Andai mereka ini baik, nescaya pada masa akan datang negara ini akan menjadi negara yang baik, negara yang bagus, negara yang ditadbir dengan hebat oleh cendekiawan-cendekiawan yang akan datang. Tetapi sekiranya mahasiswa-mahasiswi pada zaman kini ini sudah pun lemah, sudah pun lemau, sudah pun dilekakan dengan bermacam-macam hiburan yang melalaikan, maka apalah negara yang akan hadapi pada masa akan datang. Justru kita akan proceed kepada soalan kedua kepada Ustaz Ikhwan Asyrik. Kalau kita tengok, memang dalam kekeluargaan pentingnya tarbiyah. Begitu juga dalam aspek mahasiswa sendiri. Mereka perlu ditarbiyah untuk mempersiapkan mereka ke jalan untuk memimpin sesebuah negara nanti. Jadi perkara apa yang nak dilatih kepada mahasiswa ini agar mereka menjadi pemimpin yang berkualiti, pemimpin yang berintegriti pada masa akan datang untuk mereka menggalas tugas mereka dengan baik. 6 minit diberikan, dipersilakan Ustaz. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kerana Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul pada hari ini. Selawat dan salam
ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada saudara Nuruddin dan hormati ahli panel kita pada hari ini, saudara Imran dan juga seluruh peserta Ijtima' Tarbawi yang kali ke-10 pada hari ini insya-Allah. Baik. Bila kita bercakap tentang bagaimana kita nak melahirkan pelapis, macam mana kita ingin melahirkan mahasiswa yang mampu untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Kalau kita lihat dalam sejarah gerakan mahasiswa, sebenarnya gerakan mahasiswa Islam ini menjadi salah satu gerakan yang sangat dominan. Kalau dalam sejarah negara kita, kita melihat sejarah di awal tahun 1960-an sehingga menghampiri tahun 1970-an, sebenarnya gerakan mahasiswa ini dipelopori ataupun didominasi oleh mereka-mereka yang berideologi sosialis. Namun apabila melihat kepada kebangkitan Islam, berlakunya revolusi Iran, berlakunya sentimen Islam itu semakin kuat pada akhir era 70-an, ia memberi kesan kepada wujudnya gerakan-gerakan yang berteraskan kepada akidah Islamiah. Wujudnya gerakan-gerakan mahasiswa yang di sana mereka ini mempunyai ideologi ataupun mereka ini berpegang kepada akidah Islam, berpegang kepada akidah dan perjuangan. Di situlah kita melihat bagaimana peranan kepada mahasiswa itu dalam menjadi pemimpin pada masa depan. Yang mana kita melihat pada ketika itu, mahasiswa ini adalah golongan-golongan yang dipercayai oleh masyarakat. Sebab itu tak pelik kalau dulu suatu ketika dahulu gerakan mahasiswa yang menggerakkan gerakan rakyat buatnya demonstrasi baling, wujudkan pelbagai demonstrasi dengan tujuan untuk memperjuangkan rakyat. Kerana apa? Pada ketika itu masyarakat di luar sana mempercayai mahasiswa. Mereka melihat mahasiswa ini adalah golongan yang bakal memimpin masyarakat. Berbeza dengan hari ini. Betul? Berbeza dengan hari ini, mahasiswa dilihat sebagai satu golongan yang masih muda, masih mentah, tidak mampu memimpin. Jadi apa sebenarnya perkara yang kita perlu betulkan, perkara yang kita perlu tambah baik dalam dunia mahasiswa pada hari ini? Apa yang berlaku pada hari ini? Dunia mahasiswa mengalami satu keadaan vacuum yang sangat ketara. Vacuum ni apa? Maksudnya sebenarnya gerakan mahasiswa yang ada di luar sana pada hari ini, tak ada pun satu gerakan mahasiswa yang betul-betul memimpin masyarakat. Itu hakikat sebenar pada hari ini. Jadi kita, mahasiswa yang ada pada hari ini, anak-anak muda yang ada pada hari ini, seharusnya menjadi golongan yang mengambil tempat dan peluang kepada keadaan vacuum tersebut. Keadaan yang tiada orang yang mempelopori, tiada orang yang memimpin masyarakat, tiada mahasiswa yang memimpin pada masa ini. Seharusnya mahasiswa Islam yang mempunyai akidah dan perjuangan menjadi golongan yang memimpin masyarakat. Mahasiswa ini pada dirinya mesti ada 3 perkara. Yang pertama, dirinya mesti ada nilai-nilai intellectualism. Yang kedua, mesti adanya pada diri mereka ini adalah idealism. Dan yang keempat, mestilah pada seorang mahasiswa itu adanya nilai aktivism. Kita pergi satu persatu. Nilai intellectualism. Kalau kita cerahkankan dalam konteks kita, Parti Islam Malaysia PAS, mahasiswa dididik dan dilatih, dibentuk fikrahnya melalui akidah dan perjuangan, melalui corak bagaimana kita memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan gerakan Islam. Kita ditarbiah, kita ditamrin, kita diusrah. Ini dengan tujuan untuk membina fikrah kita, membina kefahaman kita berkenaan dengan bagaimana sesebuah gerakan Islam itu bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada diri mahasiswa pada hari ini mesti berusaha untuk mencukupkan keperluan ataupun kefahaman-kefahaman asas tentang Islam. Dari sudut fardu ainnya, benda ni mungkin kita melihat ia seolah-olah macam tidak penting. Tetapi apa yang berlaku dalam kalangan mahasiswa pada hari ini? Jauh
Jauh kita melihat bahawa ramai lagi mahasiswa di luar sana tidak faham tentang fardu ain, tidak faham tentang kewajipan individu dia sebagai seorang Muslim. Jadi penting kepada mereka yang faham tentang Islam. Mahasiswa yang ada di hadapan saya pada hari ini, yang faham tentang Islam, faham tentang perjuangan, faham tentang dakwah, mesti membentuk mahasiswa, membawa mahasiswa untuk pertamanya tadi faham tentang ataupun lebih mendalami ilmu-ilmu fardu ain. Yang keduanya juga adalah untuk dia mesti memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan gerakan Islam. Yang ketiga adalah bidang pengajian masing-masing. Ini membezakan mahasiswa yang berada di universiti dengan masyarakat yang tidak terlibat dengan universiti. Adalah mereka diberi peluang, diberikan kesempatan untuk membina kemahiran, kepakaran dalam bidang masing-masing. Maksud masing-masing duduk di fakulti masing-masing. Masing-masing ada bidang pengajian masing-masing. Menjadi tanggungjawab kepada mahasiswa. Tidak hanya menjeritkan laungan mahasiswa di jalanan semata-mata, tetapi mesti memenuhi tuntutan pembelajaran di universiti. Tak cukup kalau hari ini kita berdegar-degar memperjuangkan masyarakat, tapi pointer kita di universiti sangat rendah. Sangat memalukan kepada jemaah kita ataupun parti Islam Malaysia PAS bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di hadapan saya. Jadi hari ini, ke depan ini kita nak lahirkan pemimpin-pemimpin yang boleh bercakap tentang polisi, boleh bercakap tentang urus tadbir negara, boleh bercakap tentang bagaimana nak bawa masyarakat ke arah yang lebih baik, boleh bercakap tentang macam mana nak membentuk negara dengan jauh lebih baik. Itulah nilai intelektualisme yang perlu ada dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua adalah idealism. Mahasiswa ini mesti menjadi golongan-golongan yang penuh dengan idea. Penuh dengan idea, mesti sentiasa rencam apa isu masyarakat, isu semasa mesti dibincangkan dalam kalangan sesama mahasiswa, mesti keluarkan solusi. Sama ada solusi itu ideal ataupun solusi itu praktikal, itu perkara yang kedua. Tetapi asasnya mesti membina pemikiran, mesti membina cara fikir melalui idealisme mahasiswa. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan aktivisme. Intelektualisme, idealisme tidak akan sempurna, tidak akan bermakna sekiranya ia tidak diterjemahkan dalam bentuk aktivisme. Bentuk aktivisme ni apa? Bentuk amal. Kita mesti bergerak sebagai aktivis. Kita mesti bertindak dengan apa yang telah kita sebutkan melalui intelektualisme tadi, melalui idealisme tadi, kita mesti terjemahkan dalam bentuk amal. Kita mesti terjemahkan kefahaman fikrah Islam kita melalui amal. Kita mesti terjemahkan kefahaman kita sampaikan melalui nilai-nilai aktivisme. Mesti bergerak. Mahasiswa yang tidak bergerak itu bukan mahasiswa. Mahasiswa yang tidak bertindak itu bukan mahasiswa. Antum akan jadi sama saja dengan orang lain. Tak ada beza dan tak ada nilai pun sekiranya antum tidak bergerak dan tidak mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam intelektualisme dan idealisme sebentar tadi. Maka ana kira ianya sangat penting kepada semua mahasiswa untuk kita latih bina kepribadian yang lebih baik. Ada nilai intelektualismenya, ada nilai idealismenya, ada nilai aktivismenya. Sama ada ianya disediakan oleh parti, sama ada ianya disediakan oleh jemaah ataupun tidak, mahasiswa mesti ke arah yang lebih baik untuk mempersiapkan diri kita menjadi kepimpinan. Ianya bukan soal kita meminta jawatan, ianya bukan soal kita nak jadi orang besar dalam parti, tidak. Tetapi kita mempersiapkan diri kita dalam apa sekalipun keadaan. Sekiranya kita diminta oleh jemaah, kita bersedia untuk memikul amanah tersebut. Ya, bukannya kita buat sebab kita nak jadi orang besar, bukan sebab kita buat nak jadi somebody satu hari lagi, tidak. Tetapi kita hanya mempersiapkan diri kita untuk jadi yang terbaik atau memberikan yang terbaik kepada jemaah dan juga Islam. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ikhwan atas jawapan yang diberikan tadi. Kita kata santai tapi sampai, rupa-rupanya gegar, tapi jangan balikkan meja ni rupanya.
Okay, tapi sebelum apa-apa kita tutup pada soalan yang seterusnya, mungkin saya nak bagi sedikit pemakluman. Kita dapat khabar daripada saudara Aiman Yusof yang sepatutnya menjadi panel yang keempat pada petang ini. Beliau tidak dapat hadir kerana isterinya dimasukkan kepada ward, dimasukkan dalam ward dan ada sakit sikit lah. Maka inilah terkata contoh pemuda yang kita nak lahirkan sebenarnya. Gegar ni medan perang, tapi penyebut dan lembut kepada orang yang tersayang. Wallahualam. Okay, soalan seterusnya kita tujukan kepada Al-Fadil saudara Osman. Dan juga yang saya recap balik apa yang disebut oleh Ustaz Faizuddin tadi, yang mana kita tak boleh berharap untuk menyerahkan urusan pentadbiran negara sekiranya individu tersebut, anak muda tersebut tak mampu nak jaga solat dia, tak mampu nak jaga keluarga dia. Maka soalan seterusnya ialah kenapa kepimpinan itu dasarnya mesti tarbiyah Islam? Kenapa kepimpinan, proses melatih diri ke arah pengurusan negara, polisi dan sebagainya itu, kenapa dasarnya mesti dengan manhaj Islami? Dan bagaimana manhaj Islam ini, proses pentarbiyan Islam ini dapat memberi kesan ataupun memberi impak kepada nilai integriti dan kepimpinan kepada seorang mahasiswa ataupun anak-anak muda. Silakan saudara Osman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya ana mohon maaf. Ana batuk sejak sebulan lah. Kalau orang yang bekerja dalam bidang kesihatan ni batuk sebulan tu merisaukan lah. Tapi ana abaikan. Jadi mohon maaf kalau sepanjang apa yang ana kongsikan ini ada sedikit gangguan lah. Pertamanya yang ana hormati para pimpinan pemuda, pimpinan jemaah PAS kalau ada, abang-abang yang dikasihi, Ustaz Faizuddin Zai, Ustaz Ikhwan, yang dihormati Tuan Guru Presiden Kamis, Saudara Imran Hakim dan Al-Fadil Mursyidul Am kelab siswa PAS, Ustaz Nuruddin kita, dan sahabat-sahabat semua, rakan-rakan mahasiswa yang ada, dan juga para pemudi-pemuda Kelantan hok mari pada petang ni lah. Lama dah tinggal kecek luar, banyak kecek Kelantan lah ni. Jadi bila nak gabung kecek luar, kecek Kelantan tu jadi pening sikit. Jadi pelik lah. Jadi ana insya-Allah apa yang nak sampaikan petang ini santai sajalah sebab petang dah. Petang ni otak kita berat dah nak terima benda-benda heavy sangat. Kalau ana bagi 1001 dalil pun yang mana ana tidaklah sepandai Ustaz Ikhwan dan Ustaz Faizuddin untuk bagi 1001 dalil. Tapi kalau bagi pun ana risau tak lekat juga. Jadi apa yang ana nak kongsikan khususnya pada rakan-rakan mahasiswa hadir lah. Sebab ana pun masih umur mahasiswa, masih mengakui umur mahasiswa. Baru grad hujung tahun lepas. Baru saja memasuki alam pekerjaan. Jadi ana merasai alam transisi daripada kampus ke dunia pekerjaan tu begitu besarnya cabaran nak memaknakan maksud sebagai seorang pejuang Islam, syabab pemuda Islam tu. Dulu dalam zaman kampus kita senang nak bercakap, mungkin kita senang nak berdisiplin buat pelbagai kerja Islam. Sebab komitmen kita hanya kepada belajar saja. Tapi bila masuk pada alam pekerjaan, lain cabaran dia. Masuk pada alam perkahwinan, double dia punya cabaran. Jadi insya-Allah lebih kepada apa yang anak nak kongsikan khususnya pada rakan-rakan mahasiswa. Pertama anak nak tanya, siapa mahasiswa dalam dawai pagi ni? Siapa mahasiswa pagi pula? Betul. Siapa mahasiswa? Angkat tangan sikit, anak nak tengok. Tak apa, tahu dah. Yang lain bukan mahasiswa, pemuda. Ayah mahasiswa. Okey. Ana harap apa yang ana kongsikan ini sebagai menghormati abang-abang akak-akak yang ada, ana fokuskan lebih kepada mahasiswa kerana mereka termasuk ana sendiri adalah pelapis. Dan ini ana zahirkan bahawa ana sangatlah ana rasakan apa yang Allah nak sampaikan pada ana pada hari ini adalah hadiah kepada ana. Ana boleh duduk di atas pentas dengar tarbiyah secara direct daripada pimpinan kita duduk sebelah. Ana tak perlu duduk bawah, duduk sebelah dia orang untuk dengar. Dan Allah tegur, Allah suruh ana menegur diri sendiri dengan ana sendiri kena ucapkan perkataan tu. Itu lagilah sebuah teguran yang besar. Jadi soalan yang diberikan tadi adalah bagaimana tarbiyah itu penting untuk membentuk ciri kepimpinan yang berkualiti, yang berintegriti. Ana ingin petik satu kitab ulama Melayu, Ilmu Ketatanegaraan Melayu, oleh yang diulas oleh Dr. Khalif Muammar daripada Kesis, yang mana Ilmu Ketatanegaraan Melayu ini adalah kitab yang mengulas dua kitab oleh
Raja Ahli Haji. Raja Ahli Haji adalah seorang ulama plus negarawan plus pejuang. Dia cukup package. Bukan sekadar ulama yang duduk di atas dalam bilik menulis, bukanlah seorang pejuang semata-mata di medan perang, tapi beliau combination kepada dua ini. Apa yang ditekankan, antara poin yang menjadi keunikan utama dalam ilmu ketatanegaraan Melayu ini, anda boleh comparekan. Siapa yang selalu baca buku The Prince karangan Machiavelli? The Prince karangan Machiavelli itu adalah sebuah karya yang begitu famous lah sebagai satu kitab politik yang begitu suci, menjadi rujukan pimpinan barat. Anda boleh comparekan ilmu ketatanegaraan Melayu adalah The Prince versi alam Melayu yang diterbitkan pada abad ke-18. Tahun 17 ditulis oleh Raja Ahli Haji sewaktu perang menentang Belanda. Dalam kitab ini, apa yang menjadi kelainan, yang menjadi teguran? Kitab ini ditulis sebagai teguran Raja Ahli Haji kepada Raja Kerajaan Johor Riau sewaktu itu. Poin yang nak bangkitkan daripada kitab ilmu ketatanegaraan Melayu ini adalah berkenaan penyucian jiwa, tasawuf. Tak banyak. Ini yang menjadikan ketamadunan Melayu ini berbeza berbanding ketamadunan lain. Kerajaan ataupun kepimpinan corak kepimpinan lain, kita menekankan soal nilai, soal tasawuf, soal penyucian hati. Apabila kita sebut soal tasawuf dan penyucian hati ini, ada satu nilai tarbiyah ataupun satu nilai positif yang anak-anak kita semua bawa pulang pada hari ini, iaitu nilai muhasabah, nilai sense of direction, nilai kita menyedari kita berada di mana. Kenapa anda kata macam tu? Semua yang hadir pada program kita hari ini, semua kita sudah yakin dengan perjuangan ini, betul? Kalau tak, kita tak bersama PAS. Betul tak? Kita sudah yakin. Itu keyakinanlah yang ditekankan dalam marhalah ta'arif, marhalah pengenalan dan nak masuk ke marhalah marhalah takwin. Soal keyakinan terhadap perjuangan ini yang ditekankan. Anda yakin, kita semua sudah yakin. Tapi yang membezakan seorang ahli ataupun pejuang Islam, ahli jemaah Islam yang istiqamah dengan yang bukan istiqamah adalah kesedaran. Kita semua sudah berbaiat, maksudnya okey, kita sudah yakin. Tapi adakah kita sepanjang perjalanan tarbiyah kita yang panjang ini, kita akan diuji dengan pelbagai dugaan yang mungkin membuatkan kita futur, membuatkan kita lari daripada perjuangan, yang membuatkan corak kepimpinan kita yang asalnya baik, yang asalnya berasaskan ciri-ciri Islam, berintegriti dan sebagainya, along the way boleh jadi korup, along the way boleh jadi rosak. Yang menyebabkan berlaku ataupun yang boleh membezakan adalah nilai kesedaran. Kenapa? Kerana saat dalam kita sibuk menggerakkan usaha kerja dakwah siasah kita itu, otak kita ataupun fikiran kita ada satu corak pemikiran ataupun anda boleh katakan algoritma berfikir yang setiap kali kita tersasar, dia akan kick in dalam otak kita untuk tersedar, untuk muhasabah balik. Itu kepentingan nilai muhasabah yang mana boleh dicapai daripada ciri-ciri penyucian jiwa, ciri-ciri tasawuf yang ditekankan dalam ilmu ketatanegaraan Melayu. Nampak tak flow, perkaitan dia, yang mana itu yang membezakan kepimpinan Islam dengan kepimpinan bukan Islam. Apabila kita ada kesedaran dalam kita sedang memimpin itu, anda boleh umpamakan diri kita, umpamakanlah diri kita dalam perjuangan ini sebagai sebuah pokok. Biji ataupun akar itu adalah keyakinan kita. Kita dah ada dah, akar tu dah ada. Tapi sama ada akar itu makin mengukuh ataupun akar itu makin kecil, pokok itu makin pendek, adalah sama ada kita meneruskan baja kita meneruskan siraman kita. Dan baja dan siraman inilah anda katakan sebagai muhasabah dan kesedaran. Setiap kali kita sepanjang perjalanan kita berjuang ini, ada kita tersasar dan sebagainya, kita penat dan sebagainya, kesedaran yang ada dalam diri kita itu, muhasabah yang setiap hari kita buat, menyebabkan kita kekal istiqamah di atas perjuangan ini.
Itu nilai yang anda rasa kalau dapat satu ini, sahabat-sahabat mahasiswa, kalau dapat satu ini pun dah cukup lah. Kita berjuang di kampus susah. Kita nak tarik kawan-kawan pergi usrah, ada pelbagai cabaran. Dulu mahasiswa masa weekend ada yang free, tak tahu nak buat apa. So bila kita ajak pergi usrah, geng-geng ni lah yang akan pergi usrah. Sebab dia orang bosan. Anak lah antaranya. Tapi sekarang ramai weekend buat apa? Dia orang dah ada plan. Dah pergi tengok wayang, pergi macam-macam lah, main, tengok mall dan sebagainya. Tengok mall. Healing. Dia orang penuh dengan cabaran. Generasi sekarang sangat berlainan dengan dulu. Jadi memang cabaran yang antum rasai di kampus itu, anda faham sangat-sangatlah susah. Yang mana mungkin menyebabkan kita boleh berputus asa, kita hilang energi untuk meneruskan perjuangan kita. Jadi di situlah anda nak tekankan, dalam kita sibuk menguruskan perjuangan kita, jangan lupa untuk setiap hari kita bermuhasabah. Supaya kita ada sense of direction, kita ada kesedaran yang membuatkan kita boleh fikir, aku sekarang berada di mana? Sebab bila kita sedar kita di mana sekarang, pada hari itu, kita akan nampak apa cabaran yang kita sedang hadapi, apa punca masalah yang kita hadapi dan bagaimana untuk kita selesaikan. Sebab otak kita tengah conscious, kita tengah sedar di mana kita sekarang berada. Kadang-kadang kita sibuk, kita serabut, ada pelbagai masalah. Tapi kita tak dapat nak selesaikan kerana kita tidak nampak itu adalah masalah. Dan bila kita tidak nampak itu adalah masalah, kita tidak jumpa cara nak menyelesaikan masalah. Sebab itu pentingnya setiap hari, setiap fasa, bila kita tersedar, kita muhasabah balik, kembali ke asas balik. Itulah yang ditekankan oleh, kalau tengok apa yang dibuka oleh Ustaz Faizuddin tadi, Ustaz Faizuddin sebenarnya menekankan berkenaan asas. Asas perjuangan kita ini perjuangan yang cukup panjang, perjuangan yang cukup besar. Bukanlah perjuangan yang main-main, bukan sekadar perjuangan untuk diri kita, bukan untuk kawasan kita, bukan untuk parlimen kita, bukan untuk PAS, bukan untuk bendera itu, bukan untuk logo dan bukan untuk batang tubuh sesiapa pun. Tetapi untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menegakkan suruhan Allah. Kalau kita sedar perkara ini, datanglah pelbagai apa masalah, datanglah pelbagai cubaan 1 bilion diberikan pun, datanglah pelbagai projek pun, kita boleh lawan segala cabaran itu. Sebab kita bermuhasabah, kita ada kesedaran. Jadi anak rasa itu satu poin saja anak-anak, kesedaran. Setiap hari kita balik, kita muhasabah balik. Kita bangun pagi-pagi sebelum kita mulakan kerja harian kita mulakan kerja-kerja dakwah Islamiah kita, kerja-kerja tarbiyah kita muhasabah balik, kita tengok, aku ni capai tak sasaran kerja aku ikhlas tak buat kerja aku, apa masalah-masalah yang aku terlepas pada hari ini, amalan-amalan aku ni cukup baik ke tak. Bila kita ada kesedaran, itulah segala asas-asas yang kita belajar selama ini, kita boleh revisit balik dan kita boleh kemaskan balik. Sekian saja daripada anak kembalikan semula kepada Tuan Guru Presiden. Musyi doa. Takbir. 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 Alhamdulillah, baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Usman atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Sungguh orang kata apa, kadang kita manusia ni kita lupa nak muhasabah diri kita. Sebab apa? Sebab kita rasa hari ni kita perfect. Hari ni apa yang aku buat semua okey, beres, semua berjalan lancar. Semua berjalan lancar. Tapi bila sekali kita muhasabah balik diri kita, baru kita dapat, oh rupanya aku sepatutnya kena buat macam ni. Oh sepatutnya aku kena perbaiki pada benda ni. Jadi dengan setiap hari kita melakukan muhasabah, setiap hari kita melakukan orang kata apa? Muhasabah diri ini, daripada itulah kita dapat find out dua benda. Apa dia? Yang pertama kita dapat find out punca kepada masalah yang kita buat pada hari itu. Punca kepada kekurangan yang berlaku pada hari itu. Dan daripada situ jugalah kita dapat keluarkan solusi kepada masalah yang berlaku yang telah kita buat pada hari itu. Jadi kita sudah pun selesai. Bukan selesai forum, kita ada lagi 2 round lagi. Kalau tak silapnya lah, betul tak? Jadi kita ada lagi 1 round lagi, kita baru saja habis pusingan pertama dan kita akan pergi kepada pusingan kedua, di mana pusingan kedua ni akan merangkumi tajuk perkadiran dan juga emosi. Jadi untuk pusingan kedua ni kita akan shortkan sikit, kita akan pendekkan sikit masa dia kepada 4 minit sahaja sebab masa mencemburui kita.
Walaupun dia tak cemburu kat saya tapi dia cemburu kat kita semua. Jadi untuk soalan yang seterusnya kepada Ustaz Faizuddin Zai, kalau kita tengok pada zaman kini kan, untuk melahirkan pelapis yang hebat dari segi aspek tarbiyah, dari aspek akhlak, dari aspek ibadah, mereka semestinya perlu menyertai program-program untuk membentuk nilai kepimpinan dalam diri mereka. Jadi, tapi kalau kita tengok balik pada mahasiswa sekarang ni, sebilangan daripada mereka ni lemau, malah nak join. Sebab apa? Sebab masing-masing weekend dah ada benda nak buat. Tak dibandingkan dengan dulu, mungkin weekend tak ada nak buat apa. Weekend relax je, santai je. Jadi untuk kali ini, untuk kita tarik mahasiswa-mahasiswi untuk join program untuk tingkatkan nilai kepimpinan ni, apakah program ataupun inisiatif yang terbaik untuk kita menarik minat mahasiswa-mahasiswi supaya mereka menyertai dalam organisasi kepimpinan, baik di peringkat pemuda-pemudi ataupun di peringkat negara itu sendiri. Dipersilakan Ustaz Faizuddin Zai, 4 minit diberikan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Terima kasih kepada moderator pada hari ini. Saya terkesima dengan kesemangatan beliau sehingga saya fana dengan soalannya. Namun saya cuba respons baik yang mungkin tentang program yang terbaik. Cuma saya rasa soalan ni agak kurang tepat. Saya rasa yang lebih penting adalah isi dan juga idealism sebenarnya yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala bagi keistimewaan kepada manusia ni. Sebenarnya saya happy sikit kat sini, saya nampak ada nakib-nakib saya, tok-tok guru saya, abang-abang saya sebenarnya dekat sini. Subhanallah. Ahlan wa sahlan. Saya nak sebut Abang Razi ada kat sini. Abang Razi ni kira Mursyidul Am dalam penerangan PAS ni. Dalam di saat orang lain tak pandang penerangan ni, beliau lah bertungkus lumus menyediakan modul. Saya tengok dia modul macam-macam dia buat, tapi orang tak terbaca. Tapi beliau ada di sini, alhamdulillah. Terima kasih Abang Razi sama kita. Kepada sahabat-sahabat saya di belajar sudur dan sebagainya. Alhamdulillah program ni sangat baik dan menemukan kita semua dan menguatkan kita semua. Apa dah soalan aku tadi? Program yang terbaik dan idealism yang terbaik. Istimewanya manusia ni, Allah bagi pemikiran dia luas. Pemikiran dia tak ada limit. Kalau kita tengok di antara apa yang Allah bagi, nikmat yang besar Allah bagi kepada kita, tubuh badan kita dan sebagainya, perkara yang paling besar bagi saya adalah pemikiran. Ataupun istilah yang selalu kita guna adalah fikrah. Fikrah kita limitless. Kita boleh fikir seluas yang mungkin, sejenius yang mungkin, sejauh yang mungkin. Bahkan Allah letak wawasan pemikiran kita adalah wawasan akhirat. Apa makna akhirat ni? Akhirat ni kita hidup infinity. Kalau orang kata apa ratio usaha kita fid dunya wal akhirah, tak ada ratio. Kerana dunia ni paling lama ni kita tengok dekat Malaysia ni 99 tahun Tun Dr. Mahathir. Ini lama ni kan. Tapi tegak lagi orangnya, kita antara kita ni selalu jumpa beliau juga. Tegak lagi orangnya, tapi 99 tahun. Kalau Allah bagi pinjam umur sikit lagi, bukan sikit, sekali ganda, 200 tahun, tak boleh nak dibandingkan dengan akhirat. Infinity tersebut bukan sekadar 2 kali ganda kepada 200. Infinity. Tak boleh nak diresiokan dan tak boleh dibandingkan. Ini big picture yang Allah bagikan kepada kita. Allah bagi fikrah kita. Pemikiran kita adalah pemikiran yang sangat luas, limitless. Dan itulah pemikiran Islam. Dalam konteks tarbiyah pula, kita diajar apa? Kita bukan diajar sebagai jangan tinggal solat tahajud. Kita diajar bukan sekadar jangan tinggal puasa Isnin dan juga Khamis. Kita diajar bagaimana mengurus dunia. Bukan kita diajar mengurus Malaysia semata-mata, tidak. Allah tak sebut di atas muka bumi ini kamu urus negeri kamu. Allah tak cakap di atas dunia ini kamu urus kampung kamu, tak. Allah cakap jangan kamu lakukan kerosakan di atas muka bumi ini.
Kalau kita kata orang Amerika pentingkan tentang lapisan ozon yang sedang menipis, tentang karbon monoksida yang semakin menebal, dia akan membawa kepada global warming. Itulah kita. 1400 tahun yang lalu Allah telah ajar kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini orang kata Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence dan sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka minda kita lebih luas daripada itu. Bahkan bukan sekadar orang lelaki. Selalu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga kan kita fana dengan ayat tersebut, kita tengok muslimat ni jaga anak-anak di rumah. Bahkan di antara kecintaan lelaki dan juga wanita, pekerjaan bagi wanita di atas muka bumi ini adalah menjadi suri rumah. Ini dari sudut survey lah, dari sudut survey. Mereka kalau boleh nak jadi suri rumah. Dan suri rumah tu adalah suri rumah yang sekadar tengok anak dia membesar. Tetapi lihatlah bagaimana generasi yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Umar Al-Khattab ni dia takbiran dia lama sikit pada khalifah-khalifah yang lain. Antara boleh beli buku PPU. Antara perangai dia ni suka cari masalah rakyat. Dia suka survey masalah rakyat. Ini pemimpin yang baik. Sehingga kan digambarkan pada waktu tersebut, pada waktu malam dia turun jumpa rakyat. Bukan jumpa secara berdebat, tapi dia pergi daripada rumah ke rumah. Zaman dulu ada rumah batu petak begitu je lah, tak besar sangat. Zaman dulu ada rumah macam kemah je. Kalau pernah tengok cerita Turki dan sebagainya kan, dia gambarkan rumah tu macam tu lah. You all boleh bayangkanlah macam mana rumah tersebut. Maksudnya kita duduk sebelah tu, kita boleh dengar dalam rumah tu cakap apa dan sebagainya. Betapa kecilnya rumah dan nipisnya dinding pada waktu tersebut. Suatu hari Umar Al-Khattab terdengar satu perbualan ibu dan juga anak dia. Mereka ni jual susu. Tiba-tiba pada waktu tersebut, susu yang dia orang kutip ataupun kumpul pada waktu tersebut tu sedikit daripada kebiasaan. Maknanya keuntungan dia akan berkurangan pada hari esok dan sebagainya. Mak dia kata apa? Wahai anakku perempuan, wahai anak perempuanku, tambahkan air sikit. Niaga biasa lah. Kan? Niaga ni biasa, tambah air sikit lah. Yang penting margin keuntungan, sales okey. Contoh, kenapa aku pandang sini? Yang penting sales okey, kata. Ini saya tambah lah. Kan? Tapi lebih kurang macam itulah. Tapi yang pertama kita boleh gambarkan wanita tu dia bukan sekadar membesarkan anak dia. Wanita tersebut minda bisnes. Ada dalam kepada seorang ibu yang menjaga anak dia. Kemudian anak dia respons apa? Anak dia kata, tak boleh ibu. Umar Al-Khattab, tak boleh ibu. Sebab mak dia tambah lagi. Mak dia tambah apa? Tak apa, tambah aja. Sebab Umar Al-Khattab tak tahu pada waktu tersebut. Apa yang diberikan vision oleh mak dia apa? Pemimpin ini menjaga rakyat dia. Pemimpin ini memerhati rakyat dia. Pemimpin ini mendidik rakyat dia. Dia bagi pendidikan di peringkat Prime Minister terus. Ataupun ada istilah je lah. Kalau Imam Al-Mawardi dia sebut model dia lebih kurang kepimpinan negara tu lebih kurang macam negara kita. Ada Ulil Amri, ada Perdana Menteri. Pada waktu tersebut Khalifah ni dia Ulil Amri, dia Perdana Menteri lah. Maksud number one tak tahu, dia beritahu. Maksudnya number one yang penting. Dia boleh akses kepada kita dan sebagainya, dia beritahu. Tapi anak dia cakap next level daripada mak dia, iaitu walaupun Umar Al-Khattab tak tahu, Tuhan pada Umar Al-Khattab tahu. Ini level, next level. Bukan sekadar kepimpinan, bukan sekadar tentang Perdana Menteri, tetapi dia cakap tentang nilai kepimpinan yang ada dalam Islam itu sendiri. Iaitu benda yang tak boleh dinampak, yang tak ada dalam kepimpinan di barat dan juga di tempat-tempat yang lain. Maknanya apa? Kepimpinan daulah Islamiah dibincangkan di dalam sebuah rumah. Walaupun mereka ini hanya menjual susu. Ini minda ibu-ibu yang ada fikrah. Bayangkan kita pada hari ini. Kita sembang dengan budak kan. Ada tak kita cakap, Anwar Ibrahim tahu ni? Ada tak kita cakap macam tu? Ataupun jabatan audit, bukan jabatan audit, bagi apa? Percukaian. Maksudnya cukai sales and tax ni akan tahu ni. Kalau kita tak bayar cukai tahun ni. Anak dia cakap LHDN. Ada tak kita cakap? Tak.
Kita cakap anak apa? Anak kita akan sembang apa? Minumlah, sedaplah, tak apalah, kita jual lah banyak sikit nak. Mana apa? Pemikiran kita rendahkan pemikirannya serendah-rendahnya. Sedangkan pemikiran kita, walaupun dia ibu, walaupun dia kakak, walaupun dia suri rumah, you doktor ke, you jurutera ke, mindanya adalah minda negarawan. Sebab Allah sebut dalam Quran, jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Allah sebut dalam Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu suruh enforcement, kamu tatbik, kamu laksanakan undang-undang syariat secara authority. Dan sudah perbahasan fiqh, kamu tak boleh suruh orang melaksanakan syariat melainkan kamu ada authority. Nak dapatkan authority kena ada kuasa. Dunia pada hari ini dunia demokrasi. Majority adalah tuntutan dan kewajipan. Itu pendidikan politik, pendidikan kenegaraan. Ini minda yang sebenar bagi orang-orang yang ditarbiyah. Sebab tu saya rasa bukan soal program. Saya nak kita upgrade pemikiran kita. Pemikiran kita jangan sekadar tentang apa yang kita rasa, bukan sekadar apa yang kita nak. Pemikirannya adalah macam mana Islam nak urus dunia. Siapa tak fikir macam tu, memang korang tak akan fikir aku satu hari nanti nak buat satelit. Sebab itulah Umar Al-Khattab cerita tadi tak habis di situ. Umar Al-Khattab balik jumpa anak, dia kata, wahai anakku Asim, kalau tak silap. Wahai anakku Asim pada waktu tersebut kahwin dengan anak tersebut. Sebab apa? Sebab aku yakin akan lahir daripada keturunan wanita ini orang yang akan memimpin Arab dan juga Ajam pada waktu tersebut, iaitu pemimpin dunia. Bukan memimpin orang Arab kita saja, bukan memimpin orang Melayu kita saja, bukan memimpin orang di Asia Tenggara saja. Dia yakin pada waktu tersebut akan memimpin dunia. Maka lahirlah daripada keturunan tersebut Umar Abdul Aziz. Walaupun Umar Abdul Aziz bukan dari sudut lineage-nya, dari sudut keturunannya dia jadi khalifah pada waktu tersebut. Takdir Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah, kekuasaan milik Allah. Allah beri kepada sesiapa dan Allah tarik pada sesiapa pada waktu tersebut. Secara luar kotaknya kepimpinan khalifah Islamiyah diberikan kepada Umar Abdul Aziz. Dan Umar Abdul Aziz menariknya kontra dengan apa yang pada Umar Khattab, kepimpinan dia lebih sedikit, lebih sekejap daripada Umar Khattab. Namun apa? Umar Abdul Aziz disebut sehingga ke hari ini berbanding dengan khalifah-khalifah yang lain. Kepimpinan yang penuh dengan keberkatan, datang daripada keturunan yang baik. Ibu bapa yang mempunyai pemikiran bukan sekadar tentang apa dia rasa, tapi pemimpin berfikir untuk mentadbir dunia. Itu pemikiran yang kita nak. Tak kira lelaki ke, tak kira perempuan ke, wanita ke, pemimpin negara ke, pekerja ke, doktor ke, jurutera dan sebagainya. Rasulullah nak kita berfikir secara negarawan. Itu yang Rasulullah ajar dan kita juga mahasiswa mesti sahut sebuah ini. Siapa di antara kita yang bersedia untuk berbincang tentang big data yang akan menjadi arus perdana dalam dunia kita? Artificial intelligence. Berapa ramai daripada mahasiswa kita yang join bengkel AI? Berapa ramai daripada kita yang explore dunia chat GPT? Berapa ramai daripada kita yang bersedia untuk bincang tentang satelit yang boleh akses, boleh kesan di mana rare earth energy yang ada dekat muka bumi ini? Bukan sekadar dekat Malaysia dan sebagainya. Siapa wakil daripada kita? Kalau sekadar kita nak bincang tentang susahnya kita nak buat program dan sebagainya. Orang dah fikir tentang satelit, mengurus dunia, Internet of Things, mengawal kita menggunakan phone yang kita ada pada hari ini. Mereka boleh kontrol pemikiran kita secara falsely, subconsciously dan sebagainya. Kamu punya phone ni semua telah dikuasai. Apa yang kita ada? Penat, ngantuk, malas, nak tengok movie, nak flexing dan sebagainya. Jauh lagi daripada apa yang ada di atas harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita fikir, aku belajar pada hari ini seperti mana disebutkan oleh ikhwan. Aku nak mahir dalam bidang aku. Supaya aku berkahwin dengan orang yang mahir dalam bidang dia. Supaya aku boleh melahirkan generasi yang pakar dalam bidang dia. Dan mereka ini akan sambut kekuasaan Islam yang mentadbir dunia di tanah dan juga di laut. Wallahu alam. Serah kembali kepada moderator yang ada di sini. والله أعلم. تكبير. فلولا الوئام لهلك الأنام فلولا شباب العاخري
falaula syabab ar-rabani lahuddimatil harakatil islamiyah. Tanpa kesatuan maka musnahlah manusia. Maka tanpa pemuda-pemuda akidi, tanpa pemuda-pemuda yang berakidahkan Islam, maka rosaklah gerakan negara Islam tersebut. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Faizuddin Zai. Soalan yang seterusnya, dan mungkin saya boleh ingatkan masa agak terhad sebenarnya ya. Soalan yang seterusnya ialah kepada Al-Fadil Ustaz Ikhwan, disebutkan tadi beberapa cabaran dan juga ciri-ciri yang perlu kita latih kepada pemuda disambung dengan cabaran-cabaran yang mereka ni hari ini terlalu sibuk dengan gerak kerja dia dan sebagainya. Mungkin kita kalau boleh go detail sikit lagi Ustaz, sikit lagi sebenarnya. Apa dia cabaran-cabaran yang sebenar dalam kita nak membina pelapis kepimpinan oleh anak muda sekarang ni, dan apa solusi yang boleh kita come out kepada hari ini untuk kita sebarkan kepada semua. Silakan Ustaz, 4 minit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Saudara Imran. Sungguh cair bahasa Arab Saudara Imran. Dia adalah pendebat yang mewakili Malaysia, debat bahasa Arab di Qatar bawah ni. Inilah pemimpin masa depan kita insya-Allah. Terima kasih pimpinan Gamis yang menyokong presidennya. Baik. Itu je sokongan untuk Presiden Gamis. Yang lain tak tahu ni Presiden Antum. Baik. Pertamanya berkaitan dengan cabaran kita pada hari ini. Ada dua benda yang anda nak sebutkan adalah yang pertama adalah cabaran dari sudut perbezaan generasi. Generasi anak muda pada hari ini, generasi mahasiswa yang ada di kampus pada hari ini adalah satu generasi yang jauh beza dengan yang mereka-mereka yang ada di hadapannya. Jauh beza ni bukan beza tu maksudnya beza sikit. Dia adalah generasi yang berbeza dunia. Ini hakikat dia. Contohnya mudah, anak bagi benda yang paling simple. Kalau kita dulu tengok mahasiswa PAS, apakah signifikan ataupun apa simbolik utama kepada mahasiswa PAS suatu ketika dahulu? Kalau muslimin. Yang pertama kopiah putih. Ustaz Faiz dia dah nampak agak ni dah. Tak berkopiah dah sekarang ni. Okay. Yang pertama kopiah putih. Yang kedua baju berlengan panjang. Itu mahasiswa PAS. Yang ketiga berjaket hitam. Tak ada dia. Hari ni dah tak ada dah ni. Benda-benda ni dah tak ada dah. Nak beritahunya itu adalah cara berpakaian mahasiswa satu ketika dahulu. Tapi hari ni berbeza. Kalau yang muslimin ni elok-elok rambut lurus, tiba-tiba dia khentingkan rambut dia. Itulah anak muda pada hari ni. Elok-elok seluar tu ni dia suka seluar yang makin besar. Dia suka baju yang makin besar. Itulah generasi anak muda pada hari ini. Sama juga dengan muslimat. Kalau satu ketika dahulu mungkin cara bertudungnya mudah dan ringkas sahaja. Tapi hari ini macam nak membelit kepala tu sampai inilah. Itulah macam gelak dah kat depan ni. Okay? Jadi nak beritahunya generasi hari ini sangat berbeza. Berbeza tu bukan beza pada perbezaan taraf, tapi dia berbeza dunia. Dia berbeza dunia. Inilah cabaran yang kita hadapi bila mana kita berfikir menjalankan proses tajnid, menjalankan proses perkadiran, melahirkan pelapis-pelapis. Sebab apa? Mahasiswa hari ini dia dah pertamanya nilai ataupun sifat individualistik pada seorang mahasiswa itu sangat tinggi. Sebab apa? Mereka lebih selesa untuk duduk di rumah, hanya bersama dengan gadget, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak minat berpersatuan. Inilah hakikat anak muda dan juga mahasiswa pada hari ini. Yang kedua adalah hari ini kita menghadapi ataupun kita melihat dunia kita pada hari ini adalah dunia yang penuh dengan teknologi. Kita diberikan kemudahan untuk berdakwah melalui social media, betul? Kita ada TikToknya, kita ada macam-macam jenis lah. Semua mak nenek pun ada kat situ. Jadi ini adalah kemudahan yang kita ada. Tapi disebabkan vacuum yang Ana sebutkan di peringkat awal tadi. Tak ada mahasiswa yang memimpin. Tak ada mahasiswa yang boleh mengetuai anak muda ini. Akhirnya mereka larut dengan dunia yang tidak sepatutnya. Sebab itu dikatakan cabaran pada hari ini adalah cabaran generasi. Yang kedua adalah cabaran yang mana peluang yang ada itu menjadi cabaran besar kepada kita. Siapa yang cepat, siapa yang bertindak segera, mereka lah yang akan mengisi kekosongan yang ada pada dunia teknologi pada hari ini. Macam mana kalau kita tengok, kalau hari ini mahasiswa ataupun kepimpinan mahasiswa ini tak mampu nak mengisi kekosongan tersebut, maka ianya menjadi satu cabaran besar kepada antum. Ianya bukan soal image, ianya bukan soal baju korporat antum, jenama apa semua, tidak. Ia adalah soal macam mana antum nak bertindak. Dan mesti antum kena bertindak segera dan cepat.
Jangan lepaskan peluang ini. Vacuum ini terlalu lama dah. Kami ni yang dekat depan ni sudah merindui mahasiswa-mahasiswa yang mampu memimpin masyarakat di luar sana. Jadi penting kepada semua anak muda yang ada pada hari ini untuk mengambil peluang menjadi lebih kreatif untuk mampu menampung keperluan generasi yang terkini. Mungkin hari ini usrah dah tak boleh buat macam dulu. Dulu kan kalau usrah kita macam usrah berkitab, betul? Duduk di masjid dalam satu bulatan, nakik pun bercakap daripada awal sampai akhir. Balik anak usrah pun pening. Itu bukan lagi approach yang kita boleh guna pada hari ini. Mungkin kita kena fikirkan cara yang lebih kreatif dengan mengambil peluang terhadap luasnya teknologi dan juga social media yang kita ada pada hari ini. Okey, ana rasa setakat tu dulu kot. Jadi Ustaz Faiz dah ambil masa ana, wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ikhwan Ashri. Suka untuk saya kongsikan bahawasanya memang pada zaman learn ini memang teknologi IT sangat-sangat meluas, menyebabkan kita sendiri tak sempat nak kejar dengan lajunya IT ini maju berbanding kita ni maju. Jadi sangat memberi cabaranlah kepada mahasiswa, lagi-lagi dengan adanya sifat individualistik yang sudah lama terperam dalam jiwa-jiwa mahasiswa ni. Jadi kita lah mahasiswa-mahasiswi yang sedar, mahasiswa-mahasiswi yang cakna dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, kita lah yang kena ambil peluang ini untuk jadi lebih kreatif. Supaya apa? Supaya teknologi yang ada pada era zaman kini ni dapat digunakan, dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dan soalan yang terakhir untuk saudara Usman berkaitan dengan emosi. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, mahasiswa-mahasiswi statistik kes kesihatan mental sangat tinggi, menyebabkan ramai dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi pasal burnout, pasal tak boleh nak go dah belajar di universiti. Jadi orang kata apa? Apa cara yang berkesan untuk membina ketahanan emosi dalam diri mahasiswa itu sendiri dan bagaimana ia berkait dengan kepimpinan yang berkesan? Jadi dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Faiz dah ambil masa Ustaz Ikhwan. Ustaz Ikhwan ambil masa Ana. Ana tak ada masa. Okey, baik. Tapi topik yang Ana nak kongsikan pada petang ini sebenarnya itulah yang paling penting. Sebab kita sudah tiba di satu zaman yang mana abang-abang ke atas ni, abang-abang ke atas lagi ke atas, kita tak dapat dah nak bagi guideline ataupun nak bagi nasihat bagaimana nak menghadapi cabaran sekian-sekian. Sebabnya dunia sekarang unpredictable. Cabaran yang terlalu pelbagai. Sehingga kan apa yang apa yang abang-abang sana boleh share adalah seni berfikir saja. Teknik berfikir, cara nak berfikir saja. Bagaimana dan macam mana itu antum generasi baru yang kena fikirkan. Kita generasi baru pelapis ni kena fikirkan sendiri macam mana. Bagaimana nak keluar kaedah itu, itulah pentingnya seni berfikir, seni mengurus. Tadi diceritakan oleh Ustaz Faiz seni tentang mengurus dunia. Kita nak memimpin dunia, mengurus negara. Tentang pengurusan emosi adalah menguruskan minda kita, menguruskan masalah kita. Kalau kita tengok sekarang, bukan saja mahasiswa ada masalah emosi ni. Orang tua pun ada masalah mental emosi. Orang Kelantan apa khabar? Jabatan Tendung berapa kes dah? Orang terjun jabatan. Risau ke tak risau? Orang Kelantan. Risau ke tak? Kalau Ana sebagai orang Kelantan Celup, sangat merisaukan sebagai sebuah negeri Serambi, Mekah, kita diuji dengan cabaran kesihatan mental sebegitu. Bukanlah Ana nak katakan orang yang diuji dengan masalah mental dan emosi ini tidak kuat iman, bukan begitu. Tetapi even dalam rawatan untuk pesakit psikiatri, untuk orang yang ada masalah mental, antara aspek yang kita nilai, walaupun tidaklah begitu besar portionnya, adalah aspek spirituality dan emosi. Bagaimana seseorang individu menguruskan aspek spirituality dan emosi dan mental dia, macam mana diuruskan.
premorbid dia sebelum dia sakit, macam mana dia menguruskan. Jadi pusing-pusing akhirnya adalah tentang pengurusan. Jadi dalam soal emosi ini, mahasiswa khususnya kena pandai menguruskan masalah, kena pandai menguruskan emosi. Bila bersebut soal pengurusan ini, nak tak nak, kita nak pandai menguruskan sesuatu ini, pertama, ada orang ajar kita macam mana nak menguruskan. Yang kedua, kita pandai dengan sendiri menerusi pengalaman. Emosi masalah kita, siapa je yang faham? Tak ada muslimat, ada akak kita yang geleng, tak ada yang faham saya. Betul. Perempuan ke? Tak ada yang faham kita kan? Akak-akak, tak ada yang faham kita. Kita je yang faham kita, betul tak? Saya betul ni. Soal emosi, akhirnya at the end of the day, emosi mental kita, kita sendiri yang faham, yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh membantu kita keluar daripada masalah dan tekanan emosi adalah diri kita. Orang lain, bahkan pengamal perubatan, kita boleh bantu, kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi terapi dan sebagainya, kita boleh bagi ubat. Tetapi yang membantu seseorang itu untuk bangkit, untuk sembuh sepenuhnya, untuk lupa, untuk selesai keluar daripada stres dan sebagainya adalah diri sendiri. Menguruskan masalah mental emosi. Pertama, kena faham adik-adik semua, kalau kita stres, itu biasa. Biasa. Pergi belajar stres, nanti kerja lagi stres. Nanti kahwin lagi stres. Kahwin orang kata suka kahwin kan. Macam dah kahwin. Sana belum kahwin lah. Tapi kawan-kawan yang dah kahwin semua cerita, tidaklah begitu seindah yang dikhabarkan. Tapi bukan nak kata kahwin tu tak indah. Tapi nak kata ada cabaran dia. Yang penting bagaimana kita menguruskan emosi itu. Dan bila sebut soal, Ana sebut pengurusan tadi adalah pengalaman. Kita sendiri, apabila datang masalah pada kita, adalah pertama, jangan lari daripada masalah. Cuba selesaikan dahulu masalah tersebut. Ini Ana sebut dari segi masalah yang kecil-kecil. Sebabnya masalah stres yang akhirnya menyebabkan timbulnya penyakit depression dan sebagainya akibat stres yang tidak diuruskan. Stres kecil-kecil yang dibiarkan berparut dalam jiwa, yang dibiarkan bertimbun bersarang dalam otak, akhirnya menyebabkan fisiologi kita yang mental kita asalnya stres yang biasa saja, physiological stres yang biasa, akhirnya jadi pathological stres. Jadi stres yang merosakkan, stres yang tidak sihat, stres yang tidak lagi boleh dirawat dengan buat benda-benda yang kita gembira, tapi stres yang terpaksa dirawat dengan ubat. Stres ni tuan-puan boleh diuruskan, boleh diredakan dengan coping mechanism. Iaitu bagaimana, atau bahasa orang Kelantannya, bahasa orang Kelantan coping mechanism. Kalau bahasa orang luar ni menguruskan emosi lah. Bila ada benda stres, apa yang membuatkan kita tak stres? Apa yang menyebabkan kita lupa pada masalah itu? Kita kena kenal pasti. Kena kenal pasti. Contoh, kalau kita boleh hilang stres dengan kita tanya khabar mak ayah kita, kita dengar suara mak ayah kita, kita hilang stres. Lakukan benda itu. Kita jangan duduk seorang-seorang. Dan satu lagi aspek pengurusan coping mechanism yang Ana rasa pejuang Islam kena jangan lupakan adalah aspek tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah diri kita. Aspek spiritual kita, bagaimana amalan-amalan peribadi kita, tahajud kita, amalan sunat kita, puasa sunat kita. Semua ini memberi kesan kepada mengurangkan stres kita. Dan yang ketiga yang Allah boleh share adalah buat perkara yang kita gembira kalau nak kurangkan stres ini. Sebab bila stres kita keluarkan hormon-hormon stres macam kortisol dan sebagainya. Tapi nak gembira, kita kena keluarkan hormon endorfin, hormon gembira. Buat benda-benda yang gembira. Kalau kita gembira buat kerja Islam, ni rare ni pejuang Islam yang betul-betul power. Gembira buat kerja Islam. Sukalah pergi street dakwah. Sukalah demo, suka demo. Sebab tu kerja dia buat demo setiap minggu, betul tak Ustaz Ikhwan? Buat. Kerana orang mungkin Ana tidaklah memandang enteng, tapi mungkin yang abang-abang, ayah-ayah kita macam mungkin rasakan alah stres, benda biasalah, aku dulu stres juga. Tapi zaman sekarang cabaran berbeza. Dunia internet, dunia yang mana kita tidak berada di sini. Mad'u kita tidak berada di alam ini. Mad'u kita berada di alam ini. Kita bahkan berada di alam ini yang mendedahkan kita kepada pelbagai stresor. Kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain dan sebagainya. Bahkan tengok skrin ini pun boleh bagi stres kepada badan kita juga. Dengan cabaran ini, anda katakan
Penting untuk pejuang Islam menyelesaikan masalah ini. Skill menguruskan masalah emosi, masalah mental, skill asas yang pejuang Islam kena ada. Kalau kita tak mampu nak uruskan mental kita, macam mana seperti kata Ustaz Faiz, macam mana nak menguruskan negara? Mental sendiri tak dapat nak urus. Jadi soal pengurusan emosi, khususnya rakan-rakan mahasiswa, kena pandai uruskan emosi. Kalau dari segi tips-tips yang lebih detail adalah kita ada khidmat kaunseling. Kalau tak percaya kaunseling, anda katakan kalau rasa dah sampai kita stres itu mengganggu urusan seharian kita. Kita jadi nak berkurung dalam bilik, mandi tak kenyang, minum tak basah. Akhirnya anda cadangkan pergilah jumpa doktor. Jangan letakkan jumpa doktor aku gila lah. Kena makan ubat, maksudnya aku kena makan ubat sampai bila-bila lah. Tak. Pergi jumpa doktor untuk dinilai sakit kita tu sakit kronik ke sakit yang masih awal, masih boleh dirawat dengan sekadar terapi dan sebagainya. Jangan biarkan melarat. Anda cerita secara betul-betul sebab sebenarnya ramai dalam kalangan adik-adik kita di kampus diuji dengan stres, depression, masalah mental. Sedangkan mereka peranan lagi besar nak menyelamatkan sahabat-sahabat lain yang semayang pun tak. Tapi macam mana dia nak selamatkan rakan-rakan dia, dia sendiri sakit mental dia. Mental dia tidak sihat. Jadi tolong pandang tinggi, tolong pandang serius soal mental dan kesihatan ini. Soal pengurusan seni berfikir, seni menguruskan pemikiran bagi Ana adalah itulah ciri ataupun ciri pejuang Islam nombor satu yang kita sebagai generasi pelapis kena ada. Kalau tengok intipati apa yang dikongsikan oleh Ustaz Faiz tadi adalah soal seni berfikir. Sebab kita bagilah pelbagai jenis benda pun, cadangan dan sebagainya. Kalau pemikiran kita, corak pemikiran kita itu corak pemikiran lama, pemikiran yang tidak boleh nak menyelesaikan masalah sendiri, tidak boleh mengeluarkan solusi sendiri, bukanlah higher order thinking skill. Akhirnya kita bagilah apa pun, kita tolonglah macam mana pun, apa-apa isu tak akan selesai. Buatlah soal tarbiyah, siasah ke, soal emosi ke. Kalau seni berfikir tidak tepat, seni berfikir tidak bagus, tak akan berjaya juga. Jadi akhirul kalam, soal mental, kesihatan mental dan emosi tolong jaga dengan sebaik-baiknya. Ambil cakna, amalkan rukun usrah kita. Kita selalu melontarkan pada bibir kita tentang ukhuwah Islamiah dan sebagainya. Tapi saat rakan-rakan kita ditimpa dengan ujian kesihatan, di mana kita untuk membantu mereka? Kita tanya tak khabar mereka? Adakah tarbiyah Islamiah kita sebagai pejuang Islam hanya di bibir saja? Apabila tiba soal pengamalan, kita tidak amalkan. Jadi itu saja daripada Ana. Kita sama-sama muhasabah. Ana curi masa semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Ya syabab khudh istifadan falikulli maqalin jawharun liman fihi uqulun sihhiyun. Maka sekian sajalah perbincangan forum kita pada petang ini. Yang mana kalau tengoknya dah masuk maghrib sebenarnya. Maghrib 6.53 di Kelantan, agak awal berbanding negeri-negeri yang lain. Maka forum kita petang ni kita membahaskan berkenaan dengan 4 elemen. Yang pertama kepimpinan, yang kedua tarbiyah, yang ketiga pasal perkadiran dan yang keempatnya berkenaan dengan emosi. Maka setiap perbincangan ni ada jauharnya, ada permata dia, maka kita mengharapkan pada penonton-penonton, pada hadirin hadirat untuk kita ambil garap betul-betul input-input yang disampaikan, untuk kita bawa keluar, bawa kepada mahasiswa, bawa kepada maduk-maduk kita yang menantikan ilmu ini pada kita, pimpinan anak muda, kepimpinan mahasiswa. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya moderator bersama dengan Saudara Nuruddin memohon seribu kemaafan atas segala salah silap, tata tertib dan juga keterlanjutan masa. Allah alam, kita serahkan balik kepada pengisi majlis.